Jika saya pergi ke Poland, mereka akan pukul saya atau mereka akan bunuh saya. Betul ke? Saya akan pergi ke Poland. Mungkin Jerman, mungkin ke suatu tempat untuk hidup yang lebih baik. Poland untuk orang Poland. Bagus! Jadilah seperti Poland. Jadilah seperti Poland. Anda tidak perlu bersikap rasis. Anda tidak perlu menjadi orang yang teruk. Anda tidak perlu menjadi ganas. Anda hanya perlu faham bahawa jika Anda membawa masuk negara dunia ketiga ke dalam negara Anda juga akan menjadi negara dunia ketiga. Dan itulah sebabnya Poland tidak kelihatan dan terasa seperti negara dunia ketiga. Sejujurnya, rekaman yang keluar dari Poland memang luar biasa. Tetapi Anda perlu faham lebih lanjut tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Karena ia benar-benar menakjubkan. Mereka menetapkan piawaian tentang bagaimana Anda menangani krisis imigrasi yang telah melanda Eropa. Selamat datang, saya di sini, oke? Inilah tindakan talak balik dan kami benar-benar menghargai kehadiran Anda di sini. Jadi aktifkan lonceng memberitahuan itu dan langgan serta heboh-hebohkan video ini. Dan lakukan apa yang Anda perlu. Anda kini sebahagian daripada satu gerakan. Kita sedang berada Di sempadan antara Poland. Belarus, kami mau pergi ke Poland, tetapi mereka tidak benarkan kami. Dan kami berada di dalam hutan dan cuaca sangat sejuk serta hujan. Kami tidak dapat menyalakan api. Kami ada anak-anak di sini. Mereka akan mati pada waktu pagi. Betul ke? Dan kami perlukan bantuan. Dan cuaca sangat sejuk. Isteri saya sakit. Kami perlukan bantuan. Kami mahu pergi ke Poland. Beritahu mereka, mereka tak benarkan kami. Mereka kata kalau saya pergi ke Poland, mereka akan pukul saya. Atau mereka akan bunuh saya. Betul ke? Saya akan pergi ke Poland. Mungkin Jerman, mungkin ke tempat lain untuk hidup yang lebih baik. Lihat, inilah jenis propaganda yang mereka akan suapkan kepada Anda untuk menjelaskan mengapa kononnya amat teruk apabila negara-negara tidak membenarkan pendatang masuk. Bahawa Poland mempunyai dasar ini. Poland sangat teruk. Beginilah apa yang berlaku dalam video ini. Lelaki ini telah datang ke sempadan haram yang dia tidak dibenarkan untuk melaluinya. Dan dia tahu dengan jelas bahawa dia tidak dibenarkan untuk melaluinya. Ia adalah haram. Ia mudah. Anda boleh lihat polis di situ. Namun, apa yang dia lakukan bukannya berkata, "Hei, kami telah melakukan kesilapan, kami sedang melakukan sesuatu yang haram. Mungkin kami patut cari negara lain di mana ia dibenarkan." Sebaliknya dia berkata, "Kamu semua teruk. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan isteri saya? Mungkin awak tak sepatutnya bawa mereka ke sini sejak awal lagi kerana ini bukan tempat yang awak dibenarkan masuk." Tetapi mereka cuba mainkan isu simpati dan memberitahu anda bahawa Poland sangat teruk kerana mereka tiada simpati. Tapi inilah ironi dia. Kalau awak bersimpati dengan orang ini dan anak-anaknya, akhirnya awak takkan bersimpati dengan anak-anak awak sendiri dan masyarakat awak. Sebab itulah bila awak lihat Poland sekarang, Poland nampak cantik dan indah. Dan seperti segala yang kita harapkan dan impikan, kita akan lihat di Eropa. Satu petang yang indah di Poland. Ia tenang, ia sunyi, ia damai. Ia tidak ganas. Tiada pemenggalan kepala di jalanan atau tikaman atau sebarang jenayah besar daripada pendatang tanpa izin. Dan rakyat Poland, bukan Poland, orang Poland telah memahami bahawa ini bukan tentang bersikap jahat kepada lelaki di sempadan itu. Ia adalah tentang melindungi rakyat mereka sendiri. Dan kadang-kadang anda perlu lakukan perkara itu sama seperti apabila anda mendapat gaji, anda tidak memberikannya kepada semua orang di jalan supaya mereka ada duit dan anda pula tidak ada apa-apa kerana itu adalah tindakan yang bodoh. Jika anda mempunyai sebuah masyarakat, anda tidak sepatutnya lebih mengambil berat tentang orang lain dan mengabaikan rakyat anda sendiri. Apa yang mereka katakan di sini ialah Poland untuk orang Poland, betul? Dan ia telah menjadi sesuatu yang sangat keterlaluan sehingga hampir bersifat perkauman. Ia untuk orang Poland. Mereka tidak menyebut warna kulit orang Poland, jenis orang Poland, atau agama orang Poland. Tidak, mereka maksudkan orang yang lahir di Poland dan mempunyai kewarganegaraan Poland. Merekalah yang layak tinggal di Poland dan bukannya orang dari negara lain, kecuali mereka boleh menyumbang kepada masyarakat kita dengan cara yang baik. Mereka tidak kata tiada Islamis. Mereka tidak kata tiada orang kulit hitam. Mereka tidak kata apa-apa yang benar-benar bersifat perkaum. Mereka hanya kata mereka mahu mempertahankan negara sendiri. Dan bagaimana mereka lakukan itu, kawan-kawan? Begini caranya. Mari kita lihat.
Lihat, bila kita diberitahu ada pendatang tanpa izin yang cuba masuk ke sesebuah negara, kita sering bayangkan bot kerana itulah yang media tunjukkan kepada anda, pelarian Syria di atas bot. Mereka betul-betul merosakkan sempadan. Garis pertahanan sempadan antara dua negara yang mempunyai implikasi keselamatan yang serius, bukan hanya untuk pendatang tanpa izin. Tetapi mereka datang walaupun ada polis di situ dan mereka berkata, ini hak kami, ini harta kami akan musnahkan harta anda. Perkara pertama yang dilakukan oleh orang-orang ini apabila tiba di negara lain ialah memusnahkan harta benda negara tersebut. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk memberitahu anda segala-galanya tentang bagaimana mereka akan terus melayan negara yang kononnya anda patut lebih utamakan untuk diberikan kepada mereka berbanding anak-anak anda sendiri. Jom kita pergi. Mereka betul-betul di sini sedang memotong dawai berduri di sempadan. Lihat tuh. Lihat di belakang Anda. Mari kita pergi. Pergi. Dan jadi Poland tidak berminat dengan itu. Jadi di sini Anda dapat lihat sempadan dan orang-orang ini sedang bergegas. Seperti yang Anda lihat, mereka bergegas untuk melintas. Dan polis Poland kata, tidak, ada sempadan di sini atas sebab tertentu. Ia dipanggil undang-undang dan ketenteraman. Ini negara kami, anda tidak boleh melintas. Mereka secara literal cuba untuk merempuh sempadan secara fizikal. Apa yang mereka fikir akan berlaku? Mereka akan sampai ke sebelah sini dan polis tidak akan menghentikan mereka. Individu ber-IQ rendah. Apa yang boleh saya katakan? Tapi di sini polis kata, ya, maaf, undur, keluar, tinggalkan wilayah kami. Anda tidak dialu-alukan di sini. Itu sahaja. Ia mudah, ia ringkas, ia tidak rumit. Anda tidak dialu-alukan di sini kecuali anda melalui sistem undang-undang. Sekarang mari kita tonton ahli Parlimen Poland, Dominik. Kosong. Sifar pendatang haram. Maksudnya, sifar tetap sifar. Kami tidak benarkan sesiapa pun masuk. Itu hanyalah fakta. Jadi apa yang anda boleh lakukan sebagai orang Eropah, anda perlu mendesak ahli politik anda dan katakan, jadilah seperti Poland. Sifar tetap sifar. Apa pendapat anda tentang hakikat bahawa banyak negara Eropah lain memanggil anda seorang rasis atau fasis? Saya langsung tak peduli. Saya tak kisah langsung. Mereka boleh panggil saya gajah merah jambu. Itulah yang saya katakan di negara Newman pada tahun 2018. Itu tahun 2018 ketika saya memberi temu bual ini. Apabila saya berkata kosong dan semua orang seperti, bagaimana anda boleh cakap begitu? Ya, saya boleh cakap begitu. Saya tak kisah langsung. Apa yang anda perlu jaga ialah keluarga anda sendiri, negara anda sendiri. Keselamatan anda sendiri. Itu lagi ya, lindungi diri semua. Saya kena cakap, saya sebenarnya kenal lelaki itu, Dominik, ahli politik itu. Saya pernah jumpa dia. Saya akan mesej dia sekarang dan beritahu betapa saya hargai kandungan macam ni. Tengok ya, mungkin pandangan dia agak tegas. Tapi sebenarnya kalau kita ketepikan apa yang media dah beritahu kita, kononnya ini sangat resis, ini menjijikkan, macam mana boleh cakap macam ini. Dan kalau anda betul-betul dengar apa yang dia cakap, dia macam tak ada langsung orang masuk secara haram ke negara kita. Secara haram. Kita memang tak benarkan kemasukan secara haram. Kita bukan cakap tak ada yang sah. Tak, cuma tiada langsung orang yang masuk secara haram. Yang sebenarnya satu kenyataan biasa saja untuk cakap macam tu. Macam kita tak benarkan jenayah. Kita benarkan sifar jenayah. Kita tak benarkan 50% jenayah. Kita benarkan sifar jenayah. Tak ada apa-apa yang gila tentang kenyataan macam tu. Tapi kita memang telah dimanipulasi oleh media arus perdana untuk fikir bahawa dengan mengatakan saya takkan benarkan sebarang pendatang haram masuk ke negara kita, saya dianggap rasis. Lelaki ini juga dianggap rasis. Ia memang gila. Sekali lagi, adakah dia rasis? Mungkin juga. Saya tak tahu semua dasar beliau, tapi hakikatnya dia kata negara kita sebenarnya bagus dalam melakukan apa yang sepatutnya dan menguatkuasakan larangan terhadap tingkah laku haram. Kini dia dianggap rasis. Itu agak gila kan? Seperti mana-mana ahli politik lain yang akan bangun dan berkata, ya, saya berjaya menurunkan jenayah tertentu kepada sifar kerana ia adalah jenayah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Orang akan kata, hebat, kerja yang bagus. Itulah yang sepatutnya anda lakukan. Tapi di sini, ia seperti, tidak, awak seorang perkauman. Awak dianggap perkauman kerana membuat jenayah benar-benar tidak boleh dilakukan di negara ini. Awak seorang perkauman. Ia memang gila. Sungguh luar biasa sejauh mana mereka telah pergi untuk meyakinkan kita.
Ia bukan. Tapi, ia bukan hanya tentang ahli politik kan? Ia bukan hanya tentang sempadan yang kukuh dan ahli politik yang tidak takut untuk mempertahankan negara mereka sendiri. Paling penting, saya rasa ia tentang nasionalisme. Ia tentang hakikat bahawa orang sanggup berkata. Dan sekali lagi, nasionalisme mendapat reputasi yang sangat-sangat buruk kerana anda tahu, bukan parti Nazi. Tetapi seperti idea orang yang berkata, milik kita, negara kita adalah sesuatu yang kita suka dan kita sokong dan kita percaya lebih daripada yang lain kerana ia milik kita dan seperti keluarga kita. Anda tahu, kekeluargaan bukanlah sesuatu yang buruk. Saya lebih mengambil berat tentang ibu saya berbanding ibu Anda. Maaf jika itu menyinggung perasaan Anda. Dan saya lebih mengambil berat tentang anak saya berbanding anak Anda. Dan saya lebih mengambil berat tentang negara saya berbanding negara Anda. Itu memang sihat. Ia memang sihat. Dan kebanyakan orang telah membuatnya seolah-olah ia telah dimanipulasi sehingga orang berfikir bahawa itu bermaksud Anda kini seorang perkauman yang gila. Ia tidak bermaksud Anda perlu membenci orang lain. Saya tidak membenci ibu Anda. Saya cuma rasa ibu saya lebih... Saya tidak membenci negara Anda. Saya cuma rasa negara saya lebih baik dan berbaloi untuk dirindungi serta dipertahankan. Dan jika saya perlu memilih antara ibu saya dan ibu Anda, saya mungkin akan memilih ibu saya. Dan jika saya perlu memilih antara negara saya dan negara Anda, saya mungkin akan memilih negara saya. Itu adalah sesuatu yang sehat. Ia cuma kesihatan. Ia cuma kewarasan yang normal, biasa. Lihat, ramai orang berarak di jalan sambil melaungkan slogan dengan kuat memang boleh menakutkan. Dan saya rasa inilah sebahagian sebab kenapa orang-orang ini mendapat reputasi yang buruk. Tapi lihat, orang Poland berkata, ini negara kami. Kami tidak mahu orang yang mempunyai idea buruk masuk. Orang yang begitu selesa melakukan jenayah. Orang yang apabila berdepan dengan hakikat bahawa mereka melakukan jenayah, saya akan bawa anda kembali ke video pertama kita di permulaan ini. Daripada berkata, ya saya minta maaf. Atau sekurang-kurangnya rasa bersalah. Itu bukan caranya. Ia tidak betul dan ia tidak akan berkesan dengan baik. Dan sebab itulah Anda patut jadi lebih seperti Poland. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.